warzuqna niyatal ikhlas fil qawli wal amal, amma ba'. Akhlisun niyah lillahi ta'ala. Maka muslimin dan muslimat dirahmati Allah, marilah terlebih dahulu kita sama-sama mengikhlaskan niat di hati kita semata-mata kerana Allah Subhanahu wa taala. Maka insya-Allah taala pada malam ini kita akan membincangkan satu topik yang penting, iaitu topik tentang qada dan qadar, iaitu topik tentang takdir, okey, yang mana ianya juga menjadi salah satu daripada polemik dalam dunia perbahasan akidah, iaitu tentang sifat al-qadar. Sebagaimana sebelum ni kita telah membicarakan tentang sifat kalam Allah Subhanahu wa taala yang juga menjadi polemik di kalangan dunia perbahasan akidah. Maka di antara perkara yang penting juga dalam perbahasan akidah ialah tentang al-qadar. Maka insya-Allah taala kita bacakan dulu, kemudian kita syarahkan secara ringkas. Maka kata pengarang rahimahullah, as-su'alu takallama 'anil qadari, iaitu bincangkan ataupun perkatakan tentang al-qadar. Maka al-jawabu kullu syai'in yahsulu fi hadhihi ad-dunya min khairin aw syarrin, min ta'atin aw ma'siyatin, min imanin aw kufrin bi taqdirillahi wa masyiatihi wa ilmihi. Al-khairu wal imanu wat ta'atu bi taqdirihi wa mahabbatihi wa ridah. Amma syarru wal ma'siyatu wal kufru fa bi taqdirillahi wa laysa bi mahabbatihi wa laysa bi ridah. Wa la yusafu taqdirullahi alladhi huwa sifatuhu bisyarri. Qala ta'ala, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Surat Al-Qamar. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kullu syai'in biqadarin hatta al-ajzu wal kais. Rawahu Muslim. Baik, kata pengarang rahimahullah, bincangkan tentang qadar. Jawapannya, segala sesuatu yang terjadi di alam ini terdiri daripada kebaikan dan keburukan, ketaatan dan kemaksiatan, serta keimanan dan kekufuran adalah dengan takdir, kehendak dan ilmu Allah Subhanahu wa taala. Kebaikan, keimanan dan ketaatan ditentukan dengan takdir Allah, dengan kesukaan, yakni dengan keredaannya, manakala kejahatan, kemaksiatan dan kekufuran ditentukan dengan takdir Allah tanpa kesukaan dan keredaannya, yakni tanpa keredaannya. Namun takdir Allah yang merupakan sifatnya yang azali dan abadi itu tidak boleh disifatkan dengan kejahatan atau keburukan. Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Mafhumnya, sesungguhnya kami telah menciptakan segala sesuatu dengan suatu ketentuan, yakni suatu ukuran. Dan Rasulullah SAW bersabda, mafhumnya segala sesuatu terjadi dengan suatu ukuran, yakni ketentuan Allah Subhanahu wa taala, meskipun ianya adalah kebodohan dan juga kepintaran. Baik. Muslimin dan muslimat dirahmati Allah, apabila kita membincangkan tentang qadar, kita tak dapat lari di antara perbahasan dua kelompok, kerana kita faham akidah ahli sunnah ni ialah akidah yang wasatiyah. Akidah yang wasatiyah. Bila kita sebut wasatiyah, sebagaimana firman Allah Ta'ala, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas, maka faham kita bahawasanya umat Islam yang mengikut ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sentiasa berada dalam keadaan wasati. Apa makna wasati? Iaitu berada di antara pertengahan, bainal ifrati wat tafrid, di antara dua kelompok. Yang pertama kelompok ifrat, yang kedua kelompok tafrid. Okey, nanti kita akan jelaskan. Maka bukan bermakna wasati ni, bukan bermakna wasati ni ialah orang yang maknanya dia adalah umat yang lembut je, semua keadaan pun lembut, tak apalah. Itu bukan wasatiyah namanya.
Itu bukan wasatiyah namanya. Kita tidak boleh memahami wasatiyah, perkataan-perkataan seperti hikmah dengan makna lemah lembut, lemah gemalai, takut-takut, jaga periuk nasi. Itu bukan wasati. Itu bukan wasati. Wasati ni ialah dia kelompok yang dia meletakkan sesuatu pada tempatnya lebih kurang dengan makna adil, tetapi pemahaman wasati ini lebih kepada kita berada di antara dua kelompok yang ifrat dengan tafrid, iaitu dua kelompok yang menyimpang, yang mana kedua-dua mereka ini ekstrim daripada dua sudut. Saya bagi contoh. Sebelum ini kita dah membicarakan tentang akidah golongan musyabbihah mujassimah, golongan yang menjisimkan dan menyamakan Allah Ta'ala dengan makhluk, especially tentang ayat yang kita bincang pada minggu yang lalu, tentang sifat istawa bagi hak Allah. Okay? Jadi dalam mendepani berinteraksi dengan sifat istawa contohnya, maka kita ada dua kelompok yang ifrat dengan tafrid. Adapun ahli sunnah berada di pertengahan, wasatiyah, berada di wasat. Maka bila kita sebut wasat, apakah golongan yang ifrat dan tafrid dalam memahami ayat istiwa, dan apakah golongan wasatiyah dalam memahami ayat istiwa? Kita bagi contoh dulu sebelum kita faham tentang masalah qadar. Golongan ahli sunnah wal jamaah, kita jelas. Okay, kita jelas. Kita beriman bahawasanya Allah Ta'ala benar-benar bersifat dengan istawa, iaitu sifat istiwa, kerana warid dalam Al-Quran ayat yang jelas, ayat yang jelas lagi nyata tentang sifat istiwa. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jadi kalimah istawa jelas dalam Al-Quran, dan kita mengimani bahawasanya Tuhan itu, Allah yang bernama Ar-Rahman ini bersifat dengan istawa. Jelas. Jelas, kita faham. Faham tu dengan makna kita beriman. Kita beriman dengan ayat istawa. Allah bersifat dengan istiwa. Dalam masa yang sama, bagi mengelakkan salah faham dan sangkaan yang tidak benar tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala pada zaman mutaakhirin ini, maka ahli sunnah wal jamaah yang daripada kelompok khalaf, kalau daripada kelompok salaf tu kita dah jelaskan, golongan salaf ini mereka berpegang dengan tafwid, takwil ijmali, qiraatuhu tafsiruh, bacaannya itulah tafsirannya, dan sifat istiwa Allah itu kita menafikan bagi golongan salaf, kita menafikan makna yang tak layak bagi Allah, kita isbat makna yang layak bagi Allah, tetapi kita tidak memperincikan apa-apa makna bagi istawa. Istiwa itu adalah sebagaimana yang Tuhan firmankan dalam Al-Quran, itu salaf. Adapun khalaf, mereka buat takwil yang tafsili. Bila kita kata takwil yang tafsili, maka faham kita takwil yang tafsili ni, ulama yang mutaakhirin dia perincikan makna. Jadi persoalan dia, kita dah beriman dengan istiwa kerana istiwa adalah sifat Allah Ta'ala, warid dalam Al-Quran. Adapun makna istiwa itu ialah sebagaimana yang dijelaskan para ulama, seperti yang sebelum ni kita telah jelaskan. Apakah maknanya? Iaitu di antara maknanya ialah qahara, wa hafidha, wa abqa dan sebagainya. Menjaga, mengekalkan, ataupun menguasai, makna yang layak bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik. Maka itu adalah takwilan daripada ahli sunnah, dan kita berada di tengah sekarang ni. Tengah macam mana kita nak faham tengah-tengah wasatiyah ni? Iaitu kita mengimani istawa, kita memahami istiwa itu adalah sifat Allah tanpa kita mengisbatkan makna yang tak layak bagi Allah, dan kita mengisbatkan makna yang layak bagi Allah. Maksudnya kita menolak istiwa dengan makna julus, duduk.
Istiwa dengan makna istiqrar, menetap. Istiwa dengan makna istiqamah, lurus. Istiwa dengan makna naduja, masak ranum dan sebagainya. Makna tak layak bagi Allah, kita tidak isbatkan padanya, kita nafikan bagi hak Allah. Adapun istiwa yang maknanya layak bagi Allah, hafidha, abqa, qahara, istaula, maka kita isbatkan bagi hak Allah Subhanahu wa taala tanpa kita kata itulah sebenar-benarnya 100% makna yang Allah Ta'ala kehendaki dalam firman-Nya. Tidak, kita tak kata 100% itulah yang Allah kehendaki. Tetapi itulah makna yang layak bagi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Jadi kita boleh berpegang dengan mana-mana. Sama ada kita nak pegang dengan keyakinan salafus soleh, iaitu dengan cara kita isbatkan maknanya, okay, tanpa kita isbatkan ayatnya, keimanannya terhadap kalimah istawa itu. Allah Ta'ala bersifat dengan istiwa, tetapi istiwanya itu tidak serupa dengan makhluknya, dan kita menafikan, golongan salaf menafikan makna tak layak bagi Allah. Boleh kita nak pegang cara salaf ataupun nak pegang cara khalaf, tak ada masalah kedua-duanya. Baik. Tetapi di sana ada kelompok yang ifrat dengan kelompok tafrid. Okey, kelompok ifrat ni macam mana? Kelompok tafrid ni macam mana? Dua-dua ekstrim. Kelompok ifrat dalam masalah ni ialah kelompok yang tajsim, kelompok yang tafrid ialah kelompok yang ta'til. Okey, iaitu bila kita sebut ifrat tafrid ni, kelompok yang pertama mereka isbat istawa, seperti golongan mujassim. Mereka kata, Allah Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Kami beriman bahawasanya Tuhan duduk. Di sini masalah dia. Di sini masalah dia. Bila mana mereka menyamakan Tuhan dengan makhluk. Dengan sifat apa? Dengan sifat duduk, julus. Kita ahli sunnah, kita kata Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat yang sama dengan makhluk. Allah Ta'ala tidak bersifat dengan sifat jisim seperti duduk, menempati sesuatu ruang, memenuhi sesuatu lapang. Allah Ta'ala tidak seperti makhluknya. Dalam masa sama kita isbat Allah Ta'ala bersifat dengan istiwa. Tapi golongan mujassim, mereka kata, ya Allah Ta'ala bersifat dengan istiwa. Istiwa tu maknanya duduk, menetap di atas arasy, duduk sila lendik contohnya. Maka ini bukan keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Dan satu kelompok lagi, golongan Mu'tazilah. Golongan Mu'tazilah. Mu'tazilah pula dia kata apa? Dia kata istawa dekat sini maknanya memang istaula, confirm, dan Tuhan tak mungkin bersifat dengan Tuhan tidak mungkin bersifat dengan istawa, maka mereka ubah istawa dengan makna istaula dan mereka menyatakan itulah satu-satunya makna istawa. Itulah satu-satunya makna istawa. Nampak macam okey. Tapi pada hakikatnya mereka terus menafikan sifat istawa itu, lalu mereka mengatakan ianya adalah istaula, bukan istawa. Istaula ni maknanya mereka yakin 100% confirm bahawasanya istaula itu adalah sifat Allah Ta'ala yang daripada maknanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka itu juga kelompok yang ekstrim. Kita ahli sunnah kata tak, Allah Ta'ala bersifat dengan istiwa, dengan istawa. Mu'tazilah kata tak, Allah Ta'ala tidak bersifat dengan istawa. Allah Ta'ala bersifat dengan istaula kata mereka, dan mereka menafikan istawa. Maka ahli sunnah duduk tengah-tengah. Kita isbat istawa dan kita katakan di antara makna istawa adalah istaula. Mu'tazilah nafi istawa, mereka kata istaula. Mujassimah Musyabihah kata istawa tapi dengan makna julus wal istiqrar, duduk dengan menetap. Jadi kita duduk tengah-tengah. Kita duduk tengah-tengah. Kita tak follow golongan Musyabihah menyamakan Tuhan dengan makhluk, kita juga tak follow Mu'tazilah sampai mentaktilkan sifat Allah. Mentaktilkan yang ini menafikan sifat Tuhan. Saya bagi contoh yang lain, untuk mudah faham. Dalam masalah sebelum ni, yang kita bincang pada minggu yang lalu, sifat kalam. Musyabihah, Mujassimah kata Allah Ta'ala bersifat dengan kalam, yang mana kalamnya itu huruf, suara, bahasa. Tuhan bercakap bila dia nak bercakap, dia berhenti bila dia nak berhenti, dan dia bercakap dalam bahasa Arab, dia nak bercakap dalam Ibrani pun boleh, dia nak bercakap dalam Syriani pun boleh. Dan itu adalah bahasa Tuhan. Itu kata Mujassimah. Mu'tazilah pula kata tak, Tuhan tidak bersifat dengan kalam. Adapun Tuhan ciptakan sifat kalamnya bagi yang lain. Maka dia menafikan sifat kalam.
Sebagaimana dia nafikan istawa, lalu dia kata Tuhan bersifat istaula bukan istawa. Maka mereka juga menafikan sifat kalam bagi hak Allah. Mereka kata bahawasanya Allah Ta'ala tidak bersifat dengan kalam, tetapi yang bersifat dengan kalam adalah kalam yang Allah Ta'ala ciptakan. Dua-dua ni adalah ifrat dengan tafrid, ekstremis daripada dua side, daripada dua kelompok. Adapun ahli sunnah duduk tengah-tengah. Kita isbat Allah Ta'ala bersifat dengan kalam. Kita juga tanzih Allah Ta'ala kalam ni itu tidak serupa dengan makhluknya, bukan huruf, bukan suara, bukan bahasa. Itu cara memahami makna wasati. Kita berada di tengah di antara ifrat dengan tafrid. Bukan bermakna kita Mujassimah pun betul, Mu'tazilah pun betul. Dua-dua ni sesat tapi masih lagi saudara kita. No. Itu bukan cara Ahli Sunnah wal Jamaah. Ahli Sunnah wal Jamaah dia tetap, dia sabat dengan akidahnya. Kalau mereka bukan daripada kelompok Ahli Sunnah, dan jika akidah mereka itu jelas terkeluar daripada Islam, maka kita katakan akidahnya itu bukan daripada akidah Islam. Kita tak boleh kata akidah yang bukan Islam itu sebagai akidah Islam. Sebagaimana kita kata kelompok yang contoh yang kita jelaskan sebelum ni tentang golongan mutasawwifah yang kata la ilaha illallah tu tiada Tuhan melainkan Muhammad contohnya. Maka kalau kita jelas dan pasti memang dia cakap macam tu tanpa sebarang paksaan bunuh contohnya, dan dalam keadaan sin, dalam keadaan akalnya waras, tidak dipaksa, bukan tersasul lidah contohnya, maka tidak ragu lagi bahawasanya akidah itu adalah seperti akidah Kristian, bahawasanya Nabi itu adalah Tuhan. Sebagaimana Kristian menisbahkan Isa itu adalah anak Tuhan. Maka kita tak boleh kata, dia ni masih Islam lagi, cuma dia ada khilaf dengan kita. Tak boleh kita begitu. Kerana kalau kita menerima akidah orang tu, kita kata masih lagi boleh diterima. Kita jangan kata dia ni terkeluar daripada Islam. Maka kita mengiktiraf dia mengatakan Allah itu adalah Muhammad. Apa beza kita tidak mengiktiraf golongan Yahudi ataupun Kristian yang mengatakan bahawasanya Uzair anak Allah, Uzair adalah Allah, atau Isa adalah Allah. Tak ada beza di antara akidah ni. Maka golongan wasati ni asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum. Di antara sifat orang yang wasati ialah mereka bersifat firm, dan mereka ini sangat teguh dan keras terhadap perkara-perkara yang kufur, terhadap orang-orang yang telah melakukan kekufuran. Maksud keras kat sini bukan kita suruh pergi bunuh orang, itu ekstrim. Itu ekstrim. Maksud keras ni ialah kita firm dengan kebenaran dan kita tidak goyah. Summa lam yartabu, mereka tidak lagi goyah setelah itu dengan keimanan yang mereka dah sabit, dah jelas daripada Al-Quran dan juga daripada As-Sunnah. Ruhama'u bainahum, adapun sesama Muslim pasti mereka itu bersifat dengan rahim, yakni mereka saling mengasihi di antara satu sama lain. Jumpa kawan, tanya khabar kawan, susah dia tolong. Itu cara Ahlu Sunnah Jamaah yang wasati. Bukan bermakna wasati ni kita terima semua pluralism masih lagi saudara kita, kita jangan kata apa-apa dekat dia. Liberalism, liberalism pun tak apa lagi, dia masih lagi nama dia tu Islam. Ini dia akan membawa kerosakan kepada ummah. Bila mana kita boleh berdiam diri daripada kebenaran, daripada menyatakan kebenaran, dan kita tidak mencegah daripada kemungkaran, maka saat itu nantilah kebinasaan. Kalau tak berlaku pada kita, maka pasti akan berlaku pada anak dan cucu kita. Kerana kita tidak menegakkan kebenaran dengan cara yang dituntut dalam Islam. Maka begitu juga dalam masalah qadar. Dalam masalah al-qadar. Maka al-qadar, masalah dia ialah tentang bagaimana kita memahami takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, dan jelas di dalam hadis Nabi SAW, bila mana Nabi ditanya oleh Jibril, maka dalam rukun iman yang ke-6 kita faham bahawasanya kita wajib beriman antuk minabil qadari khairihi wa syarri. Wajib kamu beriman dengan qadarnya, ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala,
sama ada perkara itu adalah baik ataupun buruk. Maka itu adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka tidak ada keraguan dalam masalah al-qadar, bahawasanya segala yang baik dan buruk itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Semua yang terjadi di alam ini, daripada sekecil-kecil perkara sehingga sebesar-besar perkara, daripada seburuk-buruk perkara sehingga kepada sebaik-baik perkara, semua berlaku dengan takdir daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka untuk kita memahami Al-Qadar ini, kita kena faham bahawasanya Allah Ta'ala dialah yang menciptakan setiap sesuatu. Maka dia juga yang menetapkan sesuatu takdir bagi sesuatu hambanya. Sama ada hambanya itu dalam bentuk orang, ataupun dalam bentuk malaikat, ataupun dalam bentuk binatang, atau dalam bentuk tumbuhan, atau selain daripadanya, hasyarat, serangga, hayawan, binatang-binatang dan sebagainya. Semua itu adalah di dalam takdirnya. Yang mana Allah Subhanahu Wa Taala telah memerintahkan Al-Qalamul A'la untuk menulis sekalian takdir di atas Lauhil Mahfuz, sebagaimana firman Allah Taala kepada Al-Qalamul A'la, uktub ma kana wa ma sayakun ila yaumil qiyamah. Tuliskanlah wahai Al-Qalam akan perkara yang telah berlaku sebelum penciptaan Al-Qalam, Arash dan air telah diciptakan, dan juga Lauhil Mahfuz. Kemudian wa ma sayakun ila yaumil qiyamah, sehinggalah apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Yang ni sampai hari kiamat tu habis. Habis hari kiamat tu bila ahli syurga masuk syurga, ahli neraka masuk neraka, maka itu adalah ketentuannya yang Allah Ta'ala tetapkan, yang tercatat di atas Lauhil Mahfuz. Maka ketetapan yang telah Allah Ta'ala tetapkan, yang ditulis di atas Lauhil Mahfuz ini, namanya adalah Qada' Mubram. Qada' Mubram ataupun takdir mubram. Dan ini tidak akan berubah. Sama sekali, 100% tidak akan berubah. Kerana jika berubah takdir Allah, ketetapan Allah, kehendak Allah Subhanahu Wa Taala, maka pasti Allah Ta'ala itu lemah. Kerana apa? Kerana kaedah dia, ulama kita kata, kaedah dia at-taghayyuru akbaru alamatil huduth. Perubahan adalah bukti terbesar bahawa sesuatu yang berubah itu adalah makhluk, adalah baharu. Maka kalau Tuhan berubah, nescaya ada yang mengubah Tuhan. Kerana apa? Kerana al-mutaghayyiru yahtaju ila may yughayyiruhu min halin ila halin akhar, min halatin ila halatin ukhra. Sesuatu yang berubah, dia berhajat kepada yang mengubahnya. Okey. InsyaAllah Tuan Rofandi kita akan jelaskan sebentar lagi. Maka setiap yang berubah, dia berhajat kepada yang mengubahnya dari suatu keadaan kepada keadaan yang lain. Itu faham dia. Kita berubah daripada kecil kepada besar, daripada lapar kepada kenyang, daripada dahaga kepada hilang dahaga, daripada ngantuk kepada segar, daripada ialah maksudnya daripada satu keadaan, satu state kepada state yang lain, kepada keadaan yang lain. Maka perubahan berlaku pada kita. Bila mana perubahan berlaku pada kita, maka sudah pasti ada yang mengubah kita. Perubahan itu berlaku kerana ada yang mengubahnya. Siapa yang mengubah kita? Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa yang mengubah pencampuran mani lelaki dengan wanita lalu jadi embrio, jadi alaqah, jadi mudrah, jadi izam dan sebagainya, sehingga jadi embrio, jadi janin, jadi anak lahir, berubah daripada satu keadaan kepada keadaan yang lain. Maka perubahan ini Tuhan yang mengubahnya, Allah Ta'ala yang mengubahnya. Maka kalau kehendak Tuhan berubah, ketetapan Tuhan berubah, mana ada sesuatu yang mengubah Allah. Contoh, kalau ada sebagian orang yang tidak memahami masalah qadar, dia kata doa mengubah takdir. Doa mengubah takdir, apa makna dia? Okay, kalau dia maknakan doa mengubah takdir ini dengan kefahaman yang satu lagi, nanti kejap lagi kita akan jelaskan, maka itu tidak ada masalah. Tapi kalau dia faham doa ini mengubah ketetapan Tuhan, apa yang Allah Ta'ala tetapkan, contohnya Allah Ta'ala tetapkan dia miskin sampai mati, kemudian dia doa, Allah ubah ketetapan yang dia miskin sampai mati itu kepada dia jadi kaya. Maka doa dia lagi power daripada Allah. Sebab doa dia boleh mengubah Allah. Doa dia boleh mengubah Allah. Maka doa dia lagi power daripada Allah. Ini mustahil. Doa tidak mengubah apa-apa ketetapan Allah Subhanahu Wa Taala. Sedekah tidak mengubah apa-apa ketetapan Allah Ta'ala. Menyambung silaturahim tidak mengubah apa-apa ketetapan Allah. Solat duha tidak mengubah apa-apa ketetapan Allah. Semuanya dah ditetapkan.
Kerana itu Allah Ta'ala berfirman, inna kulla syai'in khalaqnahu biqadar. Sesungguhnya setiap sesuatu itu Allah Ta'ala telah ciptakan dengan al-qadar, dengan suatu kadar tertentu. Ya, ajal kita, jodoh kita, semua rezeki kita, semua Allah Ta'ala tetapkan. Tak ada yang berubah. Tak ada yang berubah. Ini namanya adalah qada' mubram ataupun takdir mubram. Okey, ini namanya takdir mubram. Kemudian yang kedua, makna yang difahami oleh para ulama di dalam masalah takdir ini, diberikan satu lagi perbahasan tentang takdir muallaq. Okey, takdir muallaq. Baik, mubram muallaq. Apa makna muallaq? Muallaq ni maknanya tergantung lah. Tergantung. Dia yang tergantung, yu'allaqu ala syai'in. Dia tergantung di atas sesuatu. Maka bila kita sebut dia tergantung di atas sesuatu, apa makna dia? Begini. Okey, pemahaman yang ulama bagi. Di atas lauhil mahfuz, telah ada di sana yang mana satu jenis bentuk qadar, satu jenis bentuk ketetapan yang Allah Ta'ala perintah qalamul a'la ni tulis di atas lauhil mahfuz dengan cara ianya muallaq. Dengan cara ianya muallaq. Okey. Yang mana takdir ini diambil, yakni ketentuan ni, ukuran atau ketentuannya tu, takdirnya itulah diambil daripada malaikat catat. Okey, contohnya malam ni. Kita bagi contoh malam ni. Malam ni, andaikan Zaid ni miskin. Zaid ni memang miskin. B40. Okey, B40 lagi miskin, asnaf lagi. Memang miskin. Zaid ni daripada kecil dia sebatang kara, ditinggalkan oleh mak ayah dia dengan mak angkat. Mak angkat pun mati waktu dia kecil lagi. Akhirnya membesarlah dia sebagai orang miskin, B40, gelandangan, lagi asnaf, fakir, miskin. Kan? Itu takdir Zaid, yang berlaku dalam kehidupan dia. Kemudian Zaid, dia dengar suatu ceramah daripada seorang ustaz, bahawasanya banyakkanlah sedekah contohnya, kerana sedekah itu tidak mengurangkan harta, bahkan di antara fadilat sedekah boleh jadi kaya contohlah. Dan hendaklah kita berdoa, moga-moga Allah Ta'ala kabulkan doa. Maka takdir Zaid ni ada malaikat yang menguruskan pengurusan diri Zaid ini, kerana setiap daripada kita ada malaikat yang menguruskan pengurusan kita, rezekinya, ajalnya dan sebagainya. Maka Zaid ini pada catatan malaikat itu, Zaid, okey, pada malam ni, kalau dia doa, dia jadi kaya esok. Kalau dia tak doa, dia tak jadi kaya esok. Contoh. Okey, Zaid punya ketetapan secara muallaq. Digantung apa yang berlaku di antara baina amrain, di antara dua perkara. Digantung pada doa contohnya. Allah Ta'ala perintah ditulis takdir itu dengan cara digantung dengan doa. Kalau dia doa, dia kaya. Kalau dia tak doa, dia tak kaya. Memang dia kekal miskin. Maka pada malam tu Zaid pun bangun tahajud dan Zaid doa, ya Allah, berikanlah aku kaya contoh. Jadikanlah aku orang kaya ya Allah dengan berkat Nabi-Mu ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Dia doa. Esok-esok dia dapat satu panggilan telefon yang mengatakan bahawasanya yang telefon dia tu adalah peguam ayah dia dulu. Yang mana ayah dia telah meninggal dunia dan ayah dia ni seorang bilioner contohlah. Maka ayah dia ni ada adik-beradik Zaid yang lain sebenarnya, yang pada asalnya adik-beradik kandung dia, dan dia dapat bahagian sebagai anak lelaki 2/3 contoh. Jadi 2/3 kira-kira berdebuk-debak dapat 10 juta Zaid ni, alhamdulillah. Jadi kaya dia. Okey. Jadi Zaid sekarang ni daripada miskin kepada kaya. Adakah kaya dia tu kerana Allah mengubah ketetapan Allah yang azali, yang mubram, ataupun kayanya tu kerana memang Allah Ta'ala tetapkan dia kaya? Kayanya kerana Allah tetapkan dia kaya. Doa dia pada malam tu pun Allah Ta'ala yang tetapkan dia berdoa.
Dan apa yang tertulis itu pada hakikatnya Allah Taala dah tahu dah apa yang baina saya yang baina amrain ini sayahsulu ayu amrin baina amrain. Apa yang akan berlaku salah satu daripada dua perkara ini pasti akan berlaku, yang mana ketetapan itu telah Allah Taala tetapkan. Makanya malam tu memang Allah tetapkan dia berdoa dan Allah Taala memang tetapkan dia jadi kaya. Tak ada apa-apa yang berubah pada ilmu Allah. Tak ada apa-apa pun yang berubah pada takdir Allah. Tak ada apa-apa yang berubah pada ciptaan Allah. Itulah dia. Itulah dia. Tapi, kena faham kat sini. Kita sebagai makhluk, kita tahu tak benda tu? Tak tahu. Bila mana kita mengiktiraf diri kita tak tahu, ada orang tahu esok apa akan jadi pada dia? Esok dia jadi jutawan? Tak ada. Ada orang tahu tak esok dia akan aksiden mati? Tak ada. Ada orang tahu tak esok dia akan ditimpa tanah runtuh? Tak ada. Esok rumah dia akan banjir tenggelam satu rumah? Tak ada. Tak ada seorang pun yang tahu. Tak ada. Oleh kerana kita tidak tahu apa yang akan berlaku, maka sebab tu kita disyariatkan untuk berusaha. Kita dituntut untuk berusaha. Maka kita berusaha, kita doa, kita buat sedekah, kita buat sambung silaturahim, kita buat salat duha, kita itu ini dan ini kita buat sebagaimana kehidupan kita sebagai seorang hamba, dan urusan yang akan datang itu adalah milik Tuhan, urusan Tuhan, bukan urusan kita. Bukan urusan kita. Adakah Nabi tahu bahawasanya Abu Talib tidak akan masuk Islam? Tak tahu. Tak tahu. Sebab tu Nabi sentiasa berdakwah pada Abu Talib sampai Abu Talib meninggal dunia. Juga tak masuk Islam. Kenapa? Tuhan dah takdirkan dia tak masuk Islam. Tapi oleh kerana Nabi tak tahu bahawasanya Abu Talib takkan masuk Islam, maka Nabi sentiasa berdakwah pada dia. Kalau Nabi dah tahu, kalau Nabi tahu, Abu Talib takkan masuk Islam, buat apa nak dakwah lagi? Contohnya. Tapi oleh kerana kita hamba, kita bukan Tuhan, kita tidak tahu perkara akan datang. Oleh kerana kita tidak tahu perkara akan datang, maka kita dituntut berusaha juga. Kita usaha. Tapi usaha kita berselari dengan apa yang telah Allah Ta'ala tetapkan. Itu faham kita. Kita tak boleh jadi golongan yang Jabriyah. Tuhan dah tetapkan, tak payah buat apa. Duduk je rumah. Rezeki dah tetap. Nanti adalah tu rezeki tetapkan. Tak payah usaha. Sakit. Biarlah nanti sembuh sendiri. Tak payah usaha apa. Tak payah. Itu cara Jabriyah. Lalu menafikan usaha, dan dalam masa yang sama menisbahkan kezaliman bagi Allah jika Tuhan menzalimi dia. Jika Tuhan melakukan apa-apa kepadanya, maka dia kata Tuhan tu zalim. Kerana Tuhan dah tetapkan semua, jika Tuhan melakukan apa-apa kepada dia, contohnya Tuhan azab dia dan sebagainya, maka Tuhan tu zalim, kata dia. Sebab apa? Sebab Tuhan yang tetapkan. Tidak begitu. Kerana itu bukan cara memahami takdir. Itu bukan cara Ahlussunnah memahami takdir. Jadi kita akan bincang tentang masalah tu. Maka Jabriyah dia kata, kita ni tak payah usaha, tak payah apa. Allah Ta'ala dah tetapkan. Qadariyah pula, dia kata apa? Tuhan tak tetapkan apa-apa. Golongan Qadariyah Mu'tazilah, Tuhan tak tetapkan apa-apa. Hamba ni usaha dia sendiri. Usaha dia sendiri. Semua totally usaha dia. Hamba ni cipta perbuatan dia sendiri. Itu Mu'tazilah. Sedangkan Allah Ta'ala berfirman bahawasanya Allah Ta'ala berfirman, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah Ta'ala dia mencipta kamu dan dia juga menciptakan perbuatan kamu. Kita juga dalam doa iftitah kita kata apa? Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Salatku, sembelihanku, kematianku, kehidupanku semuanya adalah urusan Allah Subhanahu wa taala. Maknanya kita iktiraf Allah Ta'ala yang mencipta perbuatan kita. Baik ataupun buruk, Allah cipta. Iman atau maksiat, iman atau kufur, Allah cipta. Taat maksiat, Allah cipta. Iblis, yang mana iblis makhluk yang paling ingkar pada Allah, Allah juga yang cipta. Malaikat, Allah juga yang cipta. Orang jahat, Allah cipta. Orang baik, Allah cipta. Semua benda baik buruk semua Allah Ta'ala cipta. Tapi Mu'tazilah tak. Mu'tazilah kata, ada sebahagian Mu'tazilah, semua benda makhluk yang buat. Makhluk punya ciptaan. Baik buruk itu makhluk punya hal. Dia kata, Allah Ta'ala tak tahu pun. Selain daripada melainkan setelah makhluk buat baru Allah Ta'ala tahu. Itu salah juga. Dan ada sebahagian Mu'tazilah kata, baik-baik Allah cipta, buruk makhluk cipta. Salah juga. Itu dah jadi konsep akidah macam kelompok-kelompok yang Buddha ni, yang pegang dengan yin yang contohnya, ataupun pegang dengan akidah Majusi. Majusi kan sembah api kan. Lalu Majusi kata api cahaya ni kebaikan, kegelapan ni keburukan. Maka mereka sembah api kerana api adalah
Tuhan kebaikan. Kegelapan adalah Tuhan keburukan. Maka mereka meyakini ada dua Tuhan pula. Ada Tuhan baik, Tuhan jahat. Ada dua Tuhan bagi mereka. Maka kelompok Mu'tazilah mereka kata, baik Allah cipta, buruk makhluk cipta. Ada banyak Tuhan. Satu manusia, Tuhan dalam bentuk manusia. Wal'iyadzubillah, itu akidah mereka. Dan satu lagi Tuhan yang namanya Allah, yang menciptakan yang baik-baik je. Maka itu juga adalah batil. Kedua-duanya batil. Jabriyah batil, Qadariyah batil. Ahli sunnah duduk tengah-tengah. Nanti kita kata ahli sunnah ni wasati. Ahli sunnah duduk tengah-tengah. Kita kata apa? Kata Allah Ta'ala menetapkan setiap perkara kepada makhluknya, baik ataupun buruk. Baik ataupun buruk. Namun dalam masa yang sama, kita ada kasab. Laha ma kasabat wa alaiha maktasabat. Kita ada kasab. Sebut kasab apa dia? Iaitu usaha hamba. Kasab ni ialah apabila seorang hamba, dia mengarahkan niatnya untuk melakukan sesuatu perbuatan. Maka pada saat itu terzahirlah penciptaan perbuatan itu yang mana Allah yang cipta. Kita nak gerak tangan kanan, kita pun gerakkan tangan. Kita halakan niat, kita gerakkan tangan. Perbuatan pergerakan tangan ni ciptaan Allah. Ada je orang, dia nak gerakkan tangan tak boleh gerak kerana Allah tak cipta pergerakan pada dia. Lumpuh. Ada orang dia halakan kasab dia untuk bergerak. Maka bergerak tangan dia tu berlaku dengan penciptaan daripada Allah. Allah yang cipta pergerakan pada tangan dia. Ada pula satu perbuatan yang dia bergerak sendiri. Allah cipta pergerakan tu. Dia bergerak sendiri maknanya Allah cipta pergerakan dia tanpa ada ikhtiar daripada kita, tanpa pilihan. Sebab tu kita dalam Ahli Sunnah Jamaah kata perbuatan itu ciptaan Allah. Sama ada ianya baik ataupun buruk. Sama ada ianya ikhtiari atau ghairi ikhtiari. Ikhtiari ni yang kita ada pilihan. Okay. Contoh dalam ayat kita baca tadi, dalam doa iftitah kita baca inna salati wa nusuki. Itu perbuatan ikhtiari yang ada pilihan bagi kita. Nak solat ke tak nak solat, itu pilihan kita. Nak sembelih binatang tak sembelih binatang, pilihan kita. Nak semaya, nak puasa tak nak puasa, pilihan kita. Nak sedekah tak sedekah, pilihan kita. Pilihan kita. Okey. Adapun yang bukan ikhtiari, seperti mati dan juga kehidupan dan juga degupan jantung dan juga siapa ibu kita, siapa ayah kita, siapa adik-beradik kita, apa agama kita, apa apa bangsa kita, apa warna kulit kita, itu tak ada ikhtiar. Lahir-lahir itulah dia. Mata biru ke tak biru ke, itulah dia. Kita tak boleh pilih pun. Kalau perbuatan kematian kita, kita tak boleh pilih pun bila kita nak mati atau bagaimana kita mati. Itu bukan pilihan. Okay? Maka sama ada ikhtiari atau ghairi ikhtiari, kedua-dua juga adalah ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik atau buruk juga ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kelak di hari akhirat, syurga neraka juga ciptaan Allah. Allah masukkan syurga sesiapa ke dalam syurga daripada mereka yang Allah Ta'ala kehendaki untuk masuk dalam syurga, dan Allah Ta'ala masuk yang juga dalam neraka kepada sesiapa yang Allah kehendaki masuk dalam api neraka. Maka kita ni muslimin dan muslimat dirahmati Allah, hendaklah kita meyakini perkara ini dengan jelas, dan apabila kita membincangkan tentang baik dan buruk ini, hendaklah kita faham bahawasanya semua perkara yang baik yang Allah jadikan, sebagaimana dalam matan Akidah Mursyidah menyebut, kullu ni'matin fadlun min wa kullu niqmatin adlun min. Setiap perkara yang nikmat yang baik-baik ini adalah kurniaan daripada Allah. Bila kita sebut kurniaan daripada Allah, macam mana? Kita nak faham kurniaan. Tak wajib pun Tuhan bagi, tapi Tuhan bagi. Kebaikan yang ada pada kita sekarang, kita ada duit, kita ada rumah, kita ada kereta, kita ada isteri, kita ada anak-anak, kita ada kerja, kita ada semua nikmat yang kita ada sekarang ni. Especially nikmat yang paling besar. Nikmat paling besar apa dia? Islam. Nikmat paling besar, kita puji Allah Ta'ala atas nikmat yang dikurniakan, ialah nikmat Islam. Sebab tu kita kena jaga nikmat Islam kita ni daripada rosak, daripada keyakinan yang batil, kerana ia merosakkan keislaman kita. Sebab tu wajib belajar dalam bab perkara-perkara yang boleh menyebabkan seorang jatuh murtad, supaya kita dapat menjaga perkara tersebut. Maka nikmat-nikmat ni Tuhan bagi, Allah Ta'ala bagi pada kita. Tak wajib Allah bagi. Tak wajib Allah bagi kita ni lahir-lahir dalam keluarga Islam. Kita ni semua Islam. Kemudian lahir mak ayah kita jaga kita, tak buang kita. Lahir-lahir mak ayah
tanggung kita sampai kita besar. Lahir-lahir kita ni cukup sempurna anggota badan. Tu semua nikmat tu. Bila kata semua nikmat semua ni tak wajib membagi hak Allah sebab tak ada sesuatu pun yang mewajibkan Allah. Kita tidak kata bahawasanya bila Tuhan cipta sesuatu maka Tuhan wajib bagi yang baik-baik. Tu Mu'tazilah punya akidah. Kita Ahlussunnah kata Allah Ta'ala bila dia ciptakan sesuatu, kalau dia bagi yang baik, itu kurniaan dia. Kita tidak kontes dia. Kita tidak challenge Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kita tidak bantah, i'tirad, kontes Allah. Dia kata, Allah Ta'ala kerana aku semayang begini-begini, kau kena bagi aku begini. Kalau aku buat solat duha, kau kena bagi aku murah rezeki. Kalau aku sambung silaturahim, kau kena bagi murah rezeki. Kalau aku sedekah, kau kena baikkan sakit. Tak ada sesuatu pun yang mewajibkan Allah. Walaupun itulah fadilat-fadilatnya, tapi Allah Ta'ala berikan dengan sifat murah dia, sifat pemurah Allah, Ar-Rahman dia. Bukan kerana kita kata bila kita buat sesuatu, wajib Allah Ta'ala bagi kita benda. Tak. Allah Ta'ala tak wajib apa-apa pun pada dia. Kita tak boleh kata wajib Allah Ta'ala bagi. Kena Allah Ta'ala kena bagi. Tak boleh kata gitu. Kerana dia Tuhan, tak ada sesuatu pun yang wajibkannya. Dia tidak terkesan pun dengan ibadah hamba dia. Dia tidak terkesan dengan doa kita. Dia tak terkesan dengan sedekah kita. Kerana dia Tuhan. Tuhan ni dia tak boleh terkesan dengan apa-apa. Kalau dia terkesan dengan apa-apa, maknanya dia bukan Tuhan. Macam kita terkesan dengan COVID, terkesan dengan banjir, terkesan dengan ekonomi inflasi, terkesan telur tak ada, terkesan pasukan bola kalah malam tadi, terkesan ada yang tak datang kerja, ada yang sedih, Argentina menang, contohlah. Semua benda kita terkesan sebab kita makhluk. Bila sebut makhluk ni terkesan dengan sesuatu, Allah Ta'ala tidak terkesan apa-apa terhadap dia. Maka bila diberikan pada kita itu adalah kurniaannya. Kurniaan. Nak faham kurniaan ni macam mana? Macam kita malam ni contoh. Kita tengah buat kuliah live ni dalam dalam Google Meet, tiba-tiba link dah ada share, katalah tiba-tiba ada Sultan Selangor. Contoh je Sultan Selangor klik link ni masuk kelas kita. Sultan Selangor pun tengok kelas kita ni semua. Tu Sultan Selangor pun mencelah, beta minta mencelah sekejap ya Ustaz. Contohlah Sultan Selangor kata, beta minta mencelah. Okey, jadi semua yang hadir dalam kelas ni beta ucapkan tahniah sebab ada kelas malam-malam sanggup hadir. Maka beta dengan berbesar hati kita bagi 5,000 seorang yang hadir dalam kelas ni malam ni dalam aplikasi Google Meet ni. 5,000 seorang tak terkecuali seorang pun. Ada berapa orang ni? 48 orang. Semua dapat 5,000 contoh. Kita seronok lah dapat 5,000 daripada Sultan kan. Kita kata terima kasihlah terima kasihlah tuanku, Duli Yang Maha Mulia tuanku, terima kasih kerana sudi juga bagi kami begini dan begitu. Maka kita kata apa? Kita kata terima kasih. Kenapa kita terima kasih pada dia? Kenapa kita puji dia pemurahnya tuanku? Sebab dia bagi pada kita. Tuanku bagi pada kita. Tak wajib pun dia bagi. Kita tak ada apa-apa hak yang tertanggung atas Sultan untuk bagi pada kita pun. Tapi dia saja nak masuk, dia bagi. Pemurahnya dia bagi. Itu sesama makhluk ni kita punya cerita ni. Punya pemurahnya dia bagi. Dan boleh jadi Sultan masuk, Sultan berkata macam ni lah. Saya tengok bagus kelas ni. Saya bagi dekat Ustaz 10,000 lah. Ni khas untuk Ustaz 10,000 contoh. Maka dia bagi pada saya 10,000 contoh. Peserta tak dapat apa. Ustaz je dapat. Contohlah 10,000 kan. Maka peserta-peserta kuliah malam ni tak boleh dia kata, apalah Sultan ni, kat Ustaz bagi 10,000, kita orang tak bagi apa. Siapa pula kita nak mempertikaikan dia? Dia tak wajib pun bagi pada kita. Kan, dia nak bagi pada orang tu, dia tak bagi pada orang. Ni siapa pula nak kontes dia? Contohlah, nak pertikaikan dia. Dan dia nak bagi. Dia bagi lah. Ikut siapalah yang dia kehendak nak bagi, dia bagi. Itu bagi hak makhluk tu. Maka kita tak kata, Sultan zalim sebab tak bagi. Tak boleh kata itu. Dia adil. Daripada pihak makhluk pun kita faham. Dia adil kerana dia menguruskan benda pada pemilikan dia. 10,000 dia bagi, itu duit dia. Bukan duit curi, bukan duit masjid mana-mana. Tak, duit dia sendiri dia bagi. Maka kita tak kata, Sultan begini-begini zalim. Tak, dia bagi kerana dia pemurah. Itu sama makhluk, kita faham. Maka apa lagi Tuhan dengan makhluk? Allah Ta'ala bagi kita lahir sempurna, anggota badan, oksigen free, makanan semua.
Apa lagi nikmat yang kita nak dustakan daripada Allah Subhanahu? Tak ada. Semua nikmat Allah Ta'ala bagi ni, Allah Ta'ala tak wajib bagi, kita bagi juga. Yang baik-baik ni Allah Ta'ala bagi, dia bagi. Walaupun kadang-kadang kita bermaksiat padanya, kita buat dosa pada dia, kita ingkar dia, dia bagi juga. Kerana sifat rahmannya, dia bagi juga. Pemurahnya Allah Ta'ala ni. Maka bila dia bagi pada kita, tak wajib dia bagi. Sebab tu kita pergi tengok orang, bila kita tengok orang kat luar sana, ada yang dapat nikmat lebih pada kita, itu adalah kurniaan Allah pada dia. Allah tak bagi pada kita, Allah bagi pada dia. Ada benda yang Allah bagi pada kita, tak bagi pada dia. Kita sibuk apa dengan hal orang? Kita sibuk apa dengan rezeki orang? Jadi kalau kita faham akidah ni, kita akan faham tasawuf dia secara asas, kita akan direct faham tasawufnya. Tasawufnya macam mana? Tasawuf dia ialah semua rezeki, semua ketentuan, semua ketetapan, semua Allah tetapkan dah. Buat macam mana pun Allah menetapkan dah. Kau nak hasad ke, kau nak dengki ke, kau nak buat apa saja pun, kalaulah Tuhan tak berkehendak nak bagi, tak bagi juga. Kalau Tuhan berkehendak bagi, bagi ya. Jadi kita tak adalah hati kita ni bersangka-sangka pada Allah, tak adalah hati kita ni rasa tak bersyukur terhadap nikmat Allah, tak adalah hati kita ni rasa berat kerana memikirkan hal-hal dunia ni, tak ada. Kerana apa? Kerana apa yang Tuhan bagi, itulah dia. Jelaslah kita. Dan apa yang buruk yang Allah Ta'ala timpakan, bala, bencana, musibah, banjir, tanah runtuh, aksiden dan sebagainya, hatta maksiat, kekufuran, kesesatan tu semua adalah dengan keadilannya. Bila kita sebut adil, apa makna? Adil ni maksudnya ialah menguruskan sesuatu pada pemilikannya. At-tasarrufu fi mulkihi. Kalau zalim, at-tasarrufu fi mulki ghairih. Maka at-tasarrufu fi ghairi mulkih. Maka kita faham bila Tuhan buat sesuatu yang baik, itu dengan kurniaan dia. Bila Allah bagi sesuatu yang buruk kepada hamba-Nya, maka itu berlaku keadilannya kerana kita milik dia. Someday kita ni hidup tenang, tak ada musibah, tak ada balak, tak ada bencana, hidup tenang, relax, gembira, happy. Tiba-tiba bencana datang pada kita. Musibah ditimpakan ke atas kita. Maka ditimpakan musibah pada kita, itu keadilan dia. Sebelum ni dia bagi kebaikan pada kita, itu adalah rahmat dia. Itu rahmat dia, dia biarkan kita dalam keadaan gembira, happy dan sebagainya. Itu adalah kurniaan dia. Tak wajib pun dia bagi kita bahagia, tak wajib pun dia bagi kita gembira kerana kita adalah makhluknya. Ikut dia lah dia nak buat apa pada kita. Tapi kerana dia bagi juga, maka kita syukur. Dan bila mana dia timpakan musibah, kita sabar. Wa basyiris sabirin, berilah berita gembira pada orang yang sabar. Alladzina idza asabathum musibatun qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang beriman ni bila ditimpa musibah, dia faham dah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ni bukan pada mulut, pada akidah juga. Akidah ni kita milik Allah. Bila-bila masa Allah Ta'ala boleh tarik balik nikmat yang dia bagi pada kita, bila-bila masa dia boleh timpakan musibah atas kita, kita ni milik dia. Inna lillah. Itu makna inna lillah. Milik dia. Dia berhak melakukan apa saja pada pemilikannya. Lepas tu kita baca suratul Mulk, Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kita faham sungguh-sungguh. Semua benda ni adalah dalam pemilikan Allah. Biyadihil mulk, dalam kekuasaannya. Semua perkara, kerajaan ni semua adalah dalam kekuasaannya. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dan dia ke atas setiap sesuatu, dia telah mentakdirkan setiap sesuatu dan dia berkuasa ke atas setiap sesuatu. Berlaku yang baik, itu kurniaan dia. Berlaku yang buruk, itu adalah keadilannya. Dah, simple. Simple, jelas. Maka kita tidak kontes Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun kalau kita biasa dengar perkataan sebahagian manusia di akhir ceramah, apa yang baik daripada Allah, apa yang buruk daripada kelemahan saya, maka perkataan itu jika dituturkan dengan kefahaman akidah benar, tak ada masalah. Kerana apa? Kerana perkataan itu adalah perkataan adab. Kita beradab dengan Allah kerana kita tidak mahu mensifatkan yang buruk-buruk pada Allah. Tapi pada akidahnya kita faham buruk dan baik Allah Ta'ala cipta kerana Nabi ajar begitu. Allah Ta'ala yang ajar begitu dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi SAW. Tapi kita tak nisbah buruk pada Allah. Hati kita kata apa yang baik pada Allah, apa yang buruk tu dengan kelemahan saya sendiri. Maksudnya dengan kelemahan saya daripada sudut makna faham kita kasab saya.
Kerana pilihan saya, ikhtiar saya. Walaupun ikhtiar saya, kasab saya ini actually di bawah kekuasaan Allah juga. Sebab tu Allah Ta'ala berfirman, وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Tidaklah mereka itu berkehendak, melainkan kehendak mereka itu di bawah kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi apa-apa pun yang berlaku semuanya telah pun di dalam kehendak Allah. Di dalam ilmu Allah dan telah berlaku dan telah ditakdirkan dan telah tertulis dan telah pun Allah Ta'ala tetapkan sejak daripada azali lagi, dan perkara ini tidak akan berubah, pasti tidak akan berubah. Lalu mengapa manusia dikurniakan pilihan? Kerana pilihan itulah yang akan menjadi saksi, menjadi bukti, menjadi dalil ke atas kita, atas apa yang kita kerjakan di atas muka bumi ini. Dan bila mana seseorang hamba itu ditimpakan azab oleh Allah di hari akhirat, maka tidak ada jalan lagi untuk dia berdolak dalih dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu hikmah kita ni dikurniakan ikhtiar dan pilihan dan kasab. Adapun hakikatnya ialah semuanya Allah Ta'ala yang ciptakan. Jelas ke semua? Okey, maka kalau tak ada soalan, saya anggap semuanya faham, insya-Allah Ta'ala. Barakallahu fikum, jazakumullahu ta'ala kulla khair, wallahu ta'ala a'lamu wa ahkam. Aku liqauli hadha, astaghfirullah li wa lakum, walil mu'minina wal mu'minat. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ghafir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna sighara, wa ghafir lana wa limasyayikhina wajzihim anna khaira. وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا انك انت العليم الحكيم. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Terima kasih semua. Rekaman nanti yang Pak Richard ya. InsyaAllah.